Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada ahli panel kita pada hari ini dan juga hadirin sekalian. Hadirin yang dihormati, bersama saya pada hari ini merupakan ahli panel kita iaitu Menteri Kanan Pendidikan Dr. Ilya Maisarah dan juga Puan Syuhaidah iaitu selaku pensyarah psikologi dan juga kaunseling daripada UiTM Shah Alam. Jadi pada hari ini kita orang akan membincangkan tentang topik hangat iaitu kepentingan pendidikan falsafah etika dalam penggunaan teknologi dalam menangani isu cyberbully. Jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu bully cyber. Bully cyber merupakan satu jenayah yang kian meningkat yang disebabkan oleh penggunaan medium komunikasi yang meluas dan tanpa kawalan. Jenayah cyber kebiasaannya dilibatkan oleh remaja. Namun begitu terdapat juga namun begitu ia juga boleh berlaku kepada sesiapa saja tanpa mengira usia. Perbuatan ini termasuklah seperti mengancam, memalukan seseorang, menakutkan seseorang melalui aktiviti seperti text message, email maupun berbalas komen di sosial media seperti platform Instagram, Facebook dan juga Twitter dan sebagainya. Yang hanya bertujuan untuk menimbulkan kemudaratan dan juga ketidakselesaan kepada lain. Mengikut laporan daripada Pusat Bantuan Cyber 999 yang bertindak sebagai pusat tindak balas insiden keselamatan cyber, menerima lebih daripada 30,000 laporan insiden keselamatan cyber dalam tempoh sejak 2017 hingga September tahun ini. Jadi kita dapat lihat jenayah cyber di negara kita ini berada di tahap yang membimbangkan. Dan wajarlah kita sebagai masyarakat yang prihatin untuk berganding bahu dalam menangani isu cyberbully bersama-sama. Baiklah sidang hadirin sekalian, soalan saya pertama yang ingin ajukan kepada Puan Syuhaidah, apakah faktor ataupun punca yang boleh mempengaruhi gejala cyberbully dalam kalangan masyarakat? Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis yang bertanya. Saya terus kepada soalan untuk dijawab. So, faktor utama merupakan ibu bapa kurang memberi perhatian kepada anak-anak. Ibu bapa sibuk bekerja dan melakukan aktiviti mereka sehingga tanggungjawab terhadap anak-anak terabai. So, melalui kajian daripada Microsoft Survey pada tahun 2012, ke atas 7,600 kanak-kanak berusia daripada 8 hingga 17 tahun, seramai 1/3 daripada kanak-kanak merupakan mangsa kepada jenayah bully cyber ini. Dan daripada kajian ini juga didapati tahap kesedaran ibu bapa terhadap jenayah ini adalah sangat rendah. Yang kedua adalah faktor hasad dengki pembuli terhadap mangsa, di mana kelakuan buli itu berlaku apabila pembuli berasa tidak puas hati atau cemburu dengan mangsa kerana kejayaan atau mangsa disukai oleh orang ramai dan sebagainya. Dan faktor ketiga adalah kurangnya pendidikan ataupun ilmu pengetahuan tentang jenayah bully cyber ini. So, faktor ini adalah yang menyumbang kepada penyalahgunaan kemudahan yang ada. Sebagai contoh, media sosial. Media sosial selalu dijadikan platform utama untuk menyebarkan fitnah atau berita palsu oleh pelaku dan menyebabkan mangsa mengalami tekanan emosi dan sebagainya. Jadi 3 ini adalah faktor yang menyumbang kepada terjadinya jenayah cyberbully di Malaysia. Peranan kerajaan dalam mematuhi dalam isu cyberbully ni adalah antaranya adalah kita memberikan ceramah ataupun kempen anti-bully di setiap sekolah supaya para pelajar ni dapat tahu apakah bentuk-bentuk cyberbully yang mereka lakukan ataupun mereka cuba untuk melakukan.
Yang kedua adalah institusi bagi mengawal kes buli ni adalah dengan cara kita mungkin antara kita boleh memberikan ilmu kepada mangsa, maksudnya cara macam mana mereka untuk keluar daripada trauma mereka tersebut dengan dan juga up to date dengan mangsa. Maksudnya apakah setelah menjalani proses, apakah mereka adakah itu berkesan, dan supaya dengan data tersebut supaya kita dapat tahu untuk masa hadapan adakah cara ini berkesan. Dan juga pihak kerajaan juga telah mengadakan satu jawatan kuasa khas jenayah cyber bagi untuk menggunakan kes cyberbully. Dan juga bagi pandangan saya hal ini hal ini sangat sangat perlu dipraktikkan supaya kita dapat mencapai wawasan 2020 dan juga kita dapat mencapai individu supaya masyarakat mempunyai pemikiran kelas pertama supaya sejajar dengan pembangunan negara. Okay, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pencerahan yang jelas itu. Jadi seperti yang kita tahu, jenayah cyber juga mampu memberi impak yang besar dan juga lebih berbahaya kepada mangsa buli. Jadi izinkan saya untuk memberikan penjelasan mengenai kesan-kesan yang akan dihadapi oleh mangsa buli. Hadirin sekalian, kemajuan teknologi dan juga kemudahan penggunaan internet pada zaman ini telah menjadi antara penyumbang tertinggi kepada masalah kesihatan mental dan juga tekanan emosi yang dialami oleh mangsa buli. Hal ini kerana mereka yang dibuli akan merasa tertekan kerana pembuli cyber sering memberikan serangan secara bukan fizikal seperti mereka menghina, memfitnah, mempersenda dan mengancam mereka di media sosial. Jadi mereka akan menjadi takut untuk bercampur dengan orang sekeliling dan merasakan keselamatan mereka terancam. Selain itu juga, buli cyber memberikan kesan dalam terhadap penurunan prestasi akademik mangsa buli. Hal ini disebabkan oleh mereka akan menghadapi kesukaran untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Mangsa buli akan mengalami sindrom seperti tidak mahu hadir ke sekolah dan universiti dan lebih selesa mengasingkan diri daripada dunia luar, dan disebabkan itulah mereka akan menjadi lebih pasif, dan disebabkan itu juga mereka akan menjadi fokus dan minat dalam hal akademik kerana fikiran mereka terganggu. Selain itu juga jenayah cyber mampu menyebabkan mangsa buli berani untuk mencederakan diri mereka sendiri seperti yang digambarkan di negara kita pada 22 Mei lepas. Terdapat kes bunuh diri akibat buli cyber di mana seorang wanita berusia 20 tahun dipercayai menggantung dirinya di Bukit Tengah, Bukit Mentajam selepas satu video TikTok beliau dengan seorang rakan sekerjanya menjadi bahan cemuhan di Facebook. Mangsa dipercayai membunuh diri disebabkan tidak tahan dengan kecaman daripada orang masyarakat. Jadi kita dapat lihat terdapat segelintir mangsa mengambil keputusan yang drastik di mana mereka menghentikan penderitaan mereka dengan membunuh diri. Hal ini disebabkan oleh emosi dengan tekanan jiwa mereka terganggu dan sebab tak tahan dengan tanggungan kecaman daripada komentar negatif netizen. Okey, itu saja kesan yang akan berlaku kepada mangsa buli. Jadi saya ingin highlight point konteks pendidikan. Seperti yang kita tahu, melalui pendidikan ia mampu membentuk seseorang yang sihat dari segi rohani dan juga jasmani. Pendidikan dikatakan mampu mengubah nasib seseorang malah menjadi senjata utama pada setiap individu. Falsafah pendidikan didefinisikan secara umum untuk melahirkan individu yang berdaya saing integriti di peringkat global. Jadi persoalan saya, adakah ilmu dapat mengubah seseorang menjadi lebih matang dalam membuat keputusan? Saya akan mengajukan soalan ini kepada Dr. Ilya. Apakah keberkesanan falsafah pendidikan dalam membentuk individu yang berketerampilan dalam Jadi
Jadi saya ingin ajukan soalan kepada Dr. Ilya. Apakah keberkesanan falsafah pendidikan dalam membentuk individu yang berketerampilan dalam menggunakan teknologi? Okey, yang pertama masyarakat kurangnya pendedahan terhadap ilmu jenayah cyber. Maksudnya mereka macam mereka menggunakan tapi mereka tak tahu apakah limit yang harus mereka letakkan dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Maksudnya di sini kita bukannya sekadar maksudnya kita just bagi booklet ke apa-apa ilmu tentang isu jenayah cyber, tapi usaha berterusan. Maksudnya sentiasa melakukan awareness kepada orang ramai supaya mereka tahu apakah cara menggunakan alat teknologi dengan baik. Yang ketiga, pemikiran individu haruslah seiring dengan sejajar dengan perkembangan teknologi. Oleh itu mereka setiap individu haruslah menggunakan dengan cara yang betul dengan mengetahui apakah nilai murni, apakah yang harus adab yang mereka harus letakkan, yang mereka harus dahulukan sebelum mereka melakukan sesuatu. Itu sahaja daripada penanya kepada saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Soalan seterusnya saya meminta Puan Syahida untuk untuk mengulaskan apakah kebaikan pendidikan falsafah secara menyeluruh dalam kehidupan manusia. Okey, terima kasih kepada soalan yang diajukan. Okey, kebaikan yang pertama, pendidikan ilmu falsafah dapat melahirkan individu yang bermoralisasi tinggi. So, individu yang bermoralisasi tinggi sentiasa dapat meletakkan diri mereka dalam apa jua situasi selain dapat membentuk negara yang aman. Yang kedua, dari segi intelektual dan pendidikan, pendidikan ilmu falsafah ini dapat membentuk pemikiran dan akal fikiran untuk berfikir dengan lebih sistematik dan teratur. So melalui ilmu falsafah, seseorang individu itu dapat membuat kajian terhadap sesuatu dan seterusnya mentafsir maklumat yang diperoleh mengikut logik dan kebijaksanaannya. Dan hujah yang diberikan atau idea yang diberikan itu mestilah berlandaskan syarat atau peraturan agar segala bentuk dan idea yang dikeluarkan tidak bercanggah dengan logik akal. Dan yang ketiga, dari segi sosial, pendidikan falsafah dapat membantu seseorang individu itu tahu erti tanggungjawab dan erti kehidupan yang sebenar. So apabila seseorang itu mempunyai pegangan falsafah hidup yang teguh, itu tersebut mampu menjalin dan membentuk hubungan sosial yang baik antara masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Puan Syahida. Jadi soalan terakhir saya ingin ajukan kepada Dr. Ilya. Apakah pelaksanaan undang-undang bagi mengukuhkan lagi falsafah pendidikan di Malaysia? Okey, yang pertama kita ada pada Penyata Razak ini kita boleh pergi kepada Akta Pendidikan 1996 dan 1961 seterusnya pergi ke 1996 yang mana kerajaan sentiasa mengupdatekan Akta Pendidikan supaya sejajar dengan pembangunan ekonomi dan yang juga dengan adanya elemen tambahan seperti Akta Perlindungan Data Peribadi pada tahun 2010 adalah untuk melindungi data peribadi yang mana boleh kita lihat dari masa kini pelbagai transaksi dalam talian digunakan pelbagai atas talian, transaksi atas talian, maksudnya kita banyak menggunakan ekonomi dalam urusan teknologi. So jadinya di sini kita dapat lihat yang mana perlunya pengukuhan dalam pada segi falsafah pendidikan supaya mereka dapat tahu bagaimana cara yang baik untuk menggunakannya. Dan juga saya ada laporan statistik daripada Cyber 1999 yang dikendalikan oleh Pasukan Tindak Balai Kecermasian Komputer Malaysia sejumlah 10,722 insiden keselamatan cyber berlaku pada tahun lepas berbanding 10,619 pada tahun 2018. Di mana kita melihat kenaikan
dalam isu cyberbully. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah menaik tarafkan data keselamatan supaya data peribadi boleh dilindungi. Dan juga bagi pandangan saya, undang-undang ni sebagai satu elemen tambahan. Tetapi jika jika ianya tidak dipraktikkan oleh masyarakat Malaysia, ini tidak akan membantu. Sejadinya undang-undang hanyalah sebagai tambahan, tetapi masyarakat Malaysia perlulah mengetahui cara untuk menggunakannya dengan cara yang betul. Okay, itu sahaja pada saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan itu tadi. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada ahli panel kita tentang kepentingan pendidikan falsafah etika dalam penggunaan teknologi dalam menangani isu cyberbullying. Jadi sebagai kesimpulannya, kewujudan teknologi dan juga perkembangan kemudahan penggunaan internet pada zaman moden ini telah melahirkan manusia yang hidup serba mudah dan juga ringkas. Tapi terdapat segelintir masyarakat yang mementingkan diri mereka sendiri yang telah menyalahgunakan kemudahan sehingga tercetusnya jenayah cyber. Sehubungan dengan itu, pentingnya ilmu dan pendidikan falsafah etika dalam penggunaan internet dan teknologi kerana ia dapat melahirkan individu yang bermoral tinggi dan berketerampilan baik dan juga dapat mematangkan seseorang dalam membuat sesuatu tindakan di mana mereka akan membezakan perkara baik dan juga buruk. Selain itu juga penerapan agama sangatlah penting dalam mendidik masyarakat supaya menjadi insan lebih baik. Oleh itu, cukuplah dengan jati diri, nilai-nilai murni haruslah diterapkan dalam etika penggunaan teknologi agar perkara yang tidak diingini dapat dielakkan. Jadi terima kasih kepada Dr. Ilya dan juga Puan Syahidah yang sudi hadir untuk membicarakan mengenai topik hangat ini. Harapan saya agar forum ini dapat mampu memberi informasi yang bermanfaat kepada para hadirin dan juga dapat membuka mata masyarakat tentang jenayah cyber. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Terima kasih.